Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri lusa hari Sabtu. Program Propas berjaya melahirkan usahawan asnaf yang berkemahiran. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri Sabtu 21 Mac 2026. Pengumuman mengenai penglihatan anak bulan Syawal disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei dengan ini mengumumkan bahawa awal bulan Syawal 1447 Hijriah bersamaan tahun 2026 Masihi jatuh pada hari Sabtu 1 Syawal 1447 Hijriah bersamaan 21 Mac tahun 2026 Masihi. Dimaklumkan juga kepada sekalian umat Islam di negara ini bahawa sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara pada hari tersebut. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Syawal tahun 1447 Hijrah terdiri daripada Awang Haji Saharuddin Khairul bin Haji Anwar, Timbalan Setiausaha Tetap, Infrastruktur Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dan Kementerian Hal Ehwal Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan. Rombongan tidak berhasil melihat anak bulan Syawal. Rombongan berdiri berada di beberapa tempat yang ditetapkan di daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong dan daerah Belait. Sementara itu, acara keagamaan bagi menunggu hasil ruqyah awal bulan Syawal 1447 Hijrah diadakan lewat petang tadi. Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bersidang selepas mengadakan penglihatan anak bulan Syawal. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Terdahulu diadakan persembahan membaca Al-Quran, tazkirah Syawal, bacaan tahlil dan doa arwah diikuti sembahyang fardu maghrib berjemaah. Sumbangan Koperasi dan Kesiapsiagaan Perlindungan Kebakaran antara yang disentuh semasa perbahasan Jawatan Kuasa Perbekalan mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara. Ikuti laporannya selepas ini.
Tajuk-tajuk bagi 3 kementerian iaitu Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan diundi dan diluluskan pada mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang pada hari ke-8. Sebelum meluluskan tajuk-tajuk tersebut, Dewan terdahulu mendengarkan kenyataan Menteri Hal Ehwal Agama mengenai memperkukuh tadbir urus zakat dan wakaf ke arah kesejahteraan rakyat yang mampan. Yang berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman antara lain menyentuh manfaat transformasi digital bagi meningkatkan kutipan zakat. Digital terbukti berjaya diketengahkan apabila kutipan zakat fitrah dan zakat harta secara dalam talian meningkat. Ini adalah bukti jelas bahawa masyarakat sudah bersedia untuk menerima kaedah pembayaran yang lebih moden. Kesinambungan daripada kemudahan-kemudahan pembayaran zakat pihak kementerian akan terus mempertingkatkan usaha kerjasama secara berterusan bersama pihak-pihak yang berkepentingan. Sejak diperkenalkan pada tahun 2007, Propas berupaya melahirkan asnaf berkemahiran. Daripada lebih 300 asnaf yang menamatkan latihan program tersebut, jelas Menteri Hal Ehwal Agama, lebih 60% daripadanya berjaya mencana sumber pendapatan sendiri. Fasa pemantauan yang dijalankan seramai 244 asnaf, yakni 56.3% tidak lagi tersenarai memohon menerima zakat atau bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JAPIM. Perkembangan terkini pada tahun 2025, Propas diperkukuh melalui program kemahiran keusahawanan dengan sokongan Bank Islam Brunei BIBD serta penubuhan pusat kemahiran asnaf bagi melahirkan usahawan asnaf yang berdikari, berpendapatan stabil dan berpotensi menjadi muzaki pembayar zakat. Penetapan piawaian produk tempatan dan sumbangan koperasi dalam ekonomi negara pula antara isu yang disentuh oleh ahli-ahli yang dilantik dalam perbahasan jawatan kuasa perbekalan bagi tajuk-tajuk di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Additional loading kepada insurans premium kenderaan setiap tahun dengan kepentingan dan pemantauan kos tambahan insurans kenderaan terpakai. Menambahkan lagi kos perbelanjaan bagi rakyat di negara ini dengan sistem pengangkutan bas awam yang belum nampak berkesan dan konsisten. Pusat Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam bertindak keperluan penetapan piawaian bagi membolehkan produk tempatan ke pasaran antarabangsa. Bertaraf antarabangsa dan diktiraf, khususnya bagi Katani semua sekali dan dalam sektor apa. Kalau berpendapat pendekatan lebih agresif diperlukan bagi membangun daerah temburung sebagai hub pelaburan hijau bertaraf antarabangsa. Memerlukan pendekatan lebih agresif, tersusun dan berfokus. Usaha menghidupkan semula model koperasi berpotensi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Usaha untuk menghidupkan semula modal koperasi dilihat berpotensi menjadi salah satu mekanisme pemantauan dilaksanakan Mekanisme pemantauan perlu dilaksanakan bagi memastikan peniaga yang berdaftar menyumbang kepada ekonomi negara. Yang ada pekerja asing tetapi tidak melaporkan keuntungan atau negara untuk menerukan dan meluaskan penglibatan dalam industri halal ini. Penaiktarafan pensijilan halal, peluang torakan industri halal termasuk produk kewangan Islam. Saja berkaitan dengan produk makanan halal, malahan dalam produk kewangan Islam. Kenaikan harga barang yang semakin dirasai oleh rakyat. Kenaikan harga barang yang dipengaruhi oleh faktor luar negara. Faktor luar negara seperti ketidaktentuan ekonomi global, kos import dan gangguan rantaian bekalan dan apakah langkah.
Manfaat Special Economic Zone mendapat ulasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, memorandum persefahaman telah pun ditandatangani pada Februari 2025. Jadi dari segi ekonomi, kalau menyokong sepenuhnya, because ia akan membawa banyak manfaat kepada ekonomi kepada negara kita dengan pelaburan, jumlah pelaburan yang tinggi. Jadi ini bukannya saja tinggi pelaburan yang sekali sahaja, ya, pelaburan ini akan berterusan dalam berpuluh tahun yang akan datang. Jadi ini ada satu sustainable investment bagi ekonomi negara kita ni, dan seterusnya menjanakan pekerjaan untuk anak-anak tempatan. Sebelum beralih ke perbahasan jawatan kuasa perbekalan bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, sidang mengundi dan meluluskan tajuk-tajuk di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Penaktarafan Balai Raya dan potensi produk kampung antara isu yang disentuh dalam perbahasan tersebut. Pusat penempatan sementara di kawasan berisiko bencana yang direka secara penjenamaan semula dan penaktarafan Dewan dan Balai Raya sebagai pusat komuniti. Masa biasa sebagai ruang komuniti inklusif. Yang berhormat, pendekatan ini lebih strategik dan memaksimumkan penggunaan liputan semasa dari segi masa respon. Pendekatan kesiapsiagaan perlindungan kebakaran dan kecemasan di zon industri dan pertanian. Atau zon operasi. Banyak potensi dan ruang bagi kawasan-kawasan bandar dibisaikan lagi. Usaha menaik taraf bandar di 3 daerah sebagai destinasi pelancongan. Program 1K1P ini insya-Allah mampu berkembang maju menjadi entiti. Program 1 Kampung 1 Produk berpotensi berkembang menjadi entiti kerjasama komersial dan mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Pendekatan dan inisiatif lebih efektif dan proaktif. Pendekatan efektif membendung kesalahan imigresen daripada terus berleluasa. Bagi penghindaran kemudaratan yang lebih menjejaskan kesejahteraan. Turut dibangkitkan konsep baharu tapak gerai dan kajian pengambilan pekerja asing. Inisiatif seperti 1K, 1P dan Kedai Kampung telah menunjukkan potensi, namun memerlukan inisiatif seperti 1K, 1P dan Kedai Kampung memerlukan sokongan berterusan untuk berkembang lebih signifikan. 1K, 1P dan Kedai Kampung telah menunjukkan potensi, namun memerlukan sokongan berterusan untuk berkembang lebih signifikan. Perancangan kementerian untuk memperkenalkan konsep baharu tapak gerai yang lebih tersusun, menarik dan mesra usahawan kecil bagi meningkatkan kualiti pengurusan dan kemudahan. Dan PPP private partnership bagi meningkatkan kualiti pengurusan dan kemudahan. Program-program akan sediaan peserta dan program desistance pemulihan. Kepentingan program-program yang dapat membantu bekas bantuan membina kehidupan selepas tamat tempoh tahanan. Mengenai kemasukan warga asing ke negara ini, khususnya dari negara-negara tertentu yang perlu diambil perhatian. Kajian pengambilan pekerja asing bagi jawatan yang walhal boleh diberi dan diisi oleh warga tempatan. Sektor-sektor tertentu. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dalam ulasan perbahasan antara lain menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem pendaftaran kebangsaan imigresen INRS. Melaksanakan INRS Immigration National Registration System, yang mana dengan terlaksananya ini, dengan terlaksana juga National Labour Management System, data itu memang diintegrate. Sebagai contoh, yang membolehkan the moment LPA kena bagi oleh Jabatan Buruh, dengan data itu di-connect terus kepada Jabatan Immigration untuk membolehkan visa kerjanya dikeluarkan dan pas kerjanya.
Dewan kemudiannya mengundi dan meluluskan tajuk-tajuk di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Keperluan strategik dalam sistem pendidikan dan literasi kewangan dalam kalangan pelajar pula disentuh dalam perbahasan jawatan kuasa perbekalan bagi Kementerian Pendidikan. Pendekatan yang strategik dalam kedua-dua aspek ini amat penting bagi memastikan sistem pendidikan kekal. Keperluan strategik bagi memastikan sistem pendidikan kekal relevan dan menyokong keperluan ekonomi. Memastikan sistem pendidikan kekal relevan dan menyokong keperluan ekonomi. Guru-guru adalah komponen penting dalam pendidikan guru, dalam pendidikan. Pendekatan melahirkan guru-guru berkualiti dalam pendidikan kanak-kanak dan mengatasi kekurangan guru. Anda ingin mengetahui pendekatan yang diambil oleh mengukuhkan literasi kewangan dalam kalangan pelajar serta literasi kewangan dalam kalangan pelajar dan memupuk minda keusahawanan. Berpengetahuan tetapi juga mempunyai kemahiran praktikal dalam sebahagian sekolah-sekolah yang tidak ada unit penghawa dingin ekon yang nombor naik. Pemeliharaan bangunan dan aset sekolah bagi keselesaan pelajar. Murid belajar di bawah kipas atau buka tingkap sahaja menjejaskan keselesaan. Ini jika dilaksanakan, bukan saya akan menaikkan imej institusi tempatan. Kolaborasi dengan universiti antarabangsa memperkukuh kualiti penyelidikan. Untuk perkongsian pengetahuan dan akan keperluan sistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan lanskap. Keperluan sistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan lanskap global. Modal insan yang relevan. Juga disuarakan pendekatan pendidikan inklusif dan pendidikan keusahawanan. Memastikan pendekatan pendidikan inklusif dilaksanakan secara menyeluruh di sekolah. Memastikan pendekatan pendidikan inklusif dilaksanakan secara menyeluruh di sekolah-sekolah. Dalam kelas arus perdana, tetapi juga dari aspek penyediaan bahan-bahan sokongan pembelajaran seperti buku teks, tahanan, penyertaan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dalam ketahanan penyertaan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dalam sistem persekolahan. Kementerian Pendidikan mesti bertindak lebih agresif dan mengubah pendekatan yang sedia ada. Keperluan tindakan lebih agresif dan mengubah pendekatan sedia ada bagi memastikan matlamat satu wawasan Brunei 2035 dicapai. Sudah tiba masanya untuk kita break the strategi dan inisiatif Kementerian Pendidikan dalam memperkukuhkan pendidikan keusahawanan. Langkah strategik dan inisiatif dalam memperkukuhkan pendidikan keusahawanan. Untuk memastikan peluang lebih besar diberikan kepada pelajar-pelajar yang benar-benar memerlukan. Peluang lebih besar daripada pelajar yang benar-benar memerlukan laluan vokasional di IPTE. Pelaburan asing FDI yang baru, apakah terdapat perancangan? Bagi memenuhi kompetensi industri dan minat anak tempatan dalam bidang pendidikan dan keusahawanan, Kementerian Pendidikan akan terus berusaha untuk meningkatkan minat anak tempatan melalui pelbagai aktiviti yang diadakan. Demikian dijelaskan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan dalam ulasan perbahasan. Kementerian Pendidikan juga terus berusaha untuk meningkatkan minat anak tempatan melalui aktiviti-aktiviti yang dibuat seperti mempromosikan dan promosi dan pendedahan melalui aktiviti-aktiviti seperti Hari Terbuka, Higher Education Expo serta sesi meet and greet bagi program hospitality dan pelancongan, dan juga meningkatkan minat anak tempatan itu termasuk tajuk minat keusahawanan. Graduan digalakkan untuk bukan sahaja mencari kerja tapi meneroka peluang sebagai usahawan dalam sektor hospitality melalui modul keusahawanan yang telah ditetapkan dan juga yang telah ditawarkan.
Sebelum menangguhkan sidangnya, Dewan mengundi dan meluluskan tajuk-tajuk di bawah Kementerian Pendidikan. Persidangan ditangguhkan dan akan disambung semula pada 25 Mac 2026 pukul 9.30 pagi. Tema Anugerah Bikta tahun ini mencerminkan kemajuan berterusan negara dalam perjalanan transformasi digital. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Majlis Tadarus yang diadakan di masjid-masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena bulan Ramadan tahun ini berakhir semalam dengan majlis penutupan Tadarus Al-Quran. Majlis berlangsung di Jami' As-Hasanah Bolkiah, Kiarong. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Awang Haji Usman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan diteruskan dengan tadabbur Al-Quran. Majlis penutup tadarus Al-Quran bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid, Jabatan Pengajian Islam, Jabatan Hal Ehwal Syariah dan Jabatan Urusan Haji dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir masjid, Jami' As-Hasanah Bolkiah dan Radio Televisyen Brunei. Bersempena dengan program jangkauan Ihya Ramadan 1447 Hijrah, Kementerian Pertahanan petang kemarin mengadakan Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran dan Majlis Khatam Al-Quran kali ketiga. Majlis berlangsung di Surau Al-Huda, Pangkalan Tentera Laut Muara. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Atur cara majlis termasuk bacaan Saidul Istighfar dan tazkirah khas diikuti dengan bacaan khatam Al-Quran dan tahlil. Majlis merupakan komitmen berterusan Kementerian Pertahanan ke arah menghidupkan bulan suci Ramadan dan memupuk perpaduan serta mengeratkan hubungan antara warga kementerian dan masyarakat setempat melalui program keugamaan. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB melalui bahagian Hal Ehwal Pelajar bersama Majlis Perwakilan Pelajar, Persatuan Pelajar, Klub Fikrah, Fakulti Usuluddin, Nadi Al-Kawi Al-Amin serta pasukan beruniform Kupu SB mengadakan majlis penutupan program Ihya Ramadan. Majlis berlangsung petang kemarin di Kolej Universiti berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB. Pengisian majlis, bacaan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas beramai-ramai, doa khatam Al-Quran serta penyampaian sumbangan barakah Ramadan kepada 49 orang mahasiswa dan mahasiswi Kupu SB yang kurang berkemampuan. Berinovasi untuk Digital Brunei Bikta, tema Anugerah ICT Brunei Bikta pada tahun ini mencerminkan kemajuan berterusan negara Brunei Darussalam dalam perjalanan transformasi digital di samping menggalakkan inovasi yang mampu memberi impak bermakna kepada masyarakat dan ekonomi. Majlis Pelancaran Anugerah ICT Brunei Bikta 2026 diadakan pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas.
Pelancaran Anugerah ICT Brunei BIKTA disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pada tahun ini, BIKTA memperkenalkan Anugerah Penaung Diraja iaitu anugerah tertinggi dan paling berprestij yang akan diberikan kepada projek terbaik keseluruhan merentasi semua kategori pertandingan. Sempena meraihkan hubungan diplomatik ke-40 antara negara Brunei Darussalam dan Kanada, lukisan dinding atau mural awam dipaparkan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Mural hasil kerjasama Suruhanjaya Tinggi Kanada dan direka oleh Gerila Arkitek Studio Brunei mencerminkan pertukaran budaya, kreativiti dan persahabatan. Projek berkenaan disokong oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan CAE MPTC Brunei. Dr. Tamir Mansi, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara ini dalam ucapannya menggariskan lukisan memainkan peranan unik dalam merapatkan hubungan. Hadir Dr. Nur Intihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap, Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengurusan urusan yayasan. 27 orang anak yatim diraikan pada Majlis Berbuka Puasa Jalinan Kasih RTB ke-18 bersama anak-anak yatim. Dikendalikan dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei dan Makan Ceria Sendirian Berhad, majlis berlangsung petang kemarin di McDonald's Black Lambang. Hadir Pengeran Muhammad Amir Mubarak bin Pengeran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Projek Jalinan Kasih RTB merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat RTB yang lazimnya disasarkan kepada golongan asnaf, warga emas, orang kelainan upaya, golongan mu'alaf, anak-anak yatim dan ibu tunggal. Sementara itu, 10 orang anak yatim di beberapa kawasan di Bandar Seri Begawan juga diraikan pada majlis tahlil dan penyampaian derma anak yatim. Majlis berlangsung petang kemarin di Bandar Seri Begawan. Majlis yang diadakan di Kampung Berangan itu dianjurkan oleh The Capital Residence Suite yang bertujuan untuk menceriakan anak-anak yatim menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Persatuan Pendidikan Khas Fitrah menerima sumbangan berupa cek daripada Pejabat Ekonomi dan Kebudayaan Taipei di negara Brunei Darussalam. Sumbangan sebagai komitmen pejabat tersebut dalam menyokong pembangunan sosial dan kesejahteraan komuniti, khususnya dalam memastikan akses pendidikan yang saksama kepada semua lapisan masyarakat termasuk golongan orang kurang upaya. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah kafe di Berakas. Sumbangan disampaikan oleh Tuan Jeffrey S.C. Hasio, Wakil Pejabat Ekonomi dan Kebudayaan Taipei di negara Brunei Darussalam kepada Wakil Persatuan Fitrah. Sumbangan dari pejabat berkenaan sebelumnya telah digunakan untuk melatih ibu bapa mempunyai anak autism, menjalankan pelbagai aktiviti sokongan termasuk menyediakan peralatan pembelajaran di sekolah kepada kanak-kanak memerlukan. Sebenarnya perancangan yang lama diteruskan dan ada juga perancangan yang baru seperti akan memantapkan lagi, mungkin kami akan melatih school leavers yang memerlukan seperti IT, training IT dan guru-guru yang memerlukan seperti bahan-bahan sumber untuk mengajar di dalam sekolah dan di dalam kelas sena. Badan Sukarelawan Belia Da'i dengan sokongan urus setiap program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah meneruskan lagi program siri Tadabbur Al-Quran kali ke-9 bertemakan Menuju Wawasan 2035 Langkah Belia Jejak Al-Anbiya. Program mingguan ini bertujuan memperkasa golongan muda melalui penghayatan kisah para nabi. Program berlangsung petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah.
Kuliah minggu ini bertemakan menuju wawasan 2035, menyumbang dalam ketahanan dan ketaatan, menyentuh mengenai bahaya budaya jalan pintas dalam pembangunan ekonomi. Belia disaran mencontohi perancangan strategik Nabi Yusuf AS dalam mengurus sumber negara secara berhemah. Intipati kuliah turut menekankan kepentingan membina kemahiran dan etika kerjaya yang kukuh bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negara kekal dinamik serta mampan. Seramai 40 anak yatim dari kalangan penduduk Mukim Berakas B diraihkan pada program sentuhan Ihsan Kasih Anak Yatim. Acara diadakan di Masjid Kampung Sungai Hancing. Sentuhan Ihsan mencerminkan komitmen berterusan pihak penghulu, ketua-ketua kampung dan pemangku-pemangku ketua kampung Mukim Berakas B dalam memastikan kebajikan anak-anak yatim terus diberi perhatian melalui pendekatan komuniti yang bersepadu. Seorang lelaki tempatan didenda sejumlah lebih $35,000 Brunei atas kesalahan memiliki rokok, pelbagai jenis vape, mercun dan minuman keras. Nur Afa Shahiza bin Awang Muhammad, 37 tahun, telah didapati melakukan kesalahan pada 7 Jun 2023 di kawasan letak kereta sebuah pasar raya di Kampung Lambak Kanan dan di sebuah rumah di kawasan rancangan perumahan negara Kampung Tanah Jambu. Dia didapati memiliki 322 unit vape pot pelbagai jenis, 3 unit vape aksesori, 1 paket rokok, 14 kotak mercun pelbagai jenis dan 1 tin minuman keras. Dia mengaku bersalah bagi kelima-lima pertuduhan dan dijatuhi hukuman keseluruhan denda sebanyak $35,150 Brunei atau 31 bulan pemenjaraan jika gagal menjelaskan denda tersebut. Dua lelaki warga negara Bangladesh didakwa bagi kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Muhammad Mumin, 33 tahun, dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dan 3 kali sebatan. Sementara Firoz, 41 tahun, dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan dan 3 kali sebatan. Hukuman terhadap kedua-dua individu berkuat kuasa pada 10 Mac 2026. Dua buah syarikat dikenakan kompaun atas kesalahan pembuangan dan longgokan sampah di kawasan awam. Syarikat Abro Sendirian Berhad dan syarikat Crescent Moon Sendirian Berhad didapati melonggokkan sampah di tempat projek Kampung Bukit Panggal, daerah Tutong. Setiap syarikat dikenakan denda kompaun berjumlah $2,000 Brunei. Jika gagal membayar denda tersebut dalam masa 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan, syarikat-syarikat berkenaan boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari $2,000 Brunei dan tidak melebihi $10,000 Brunei dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari $10,000 dan tidak melebihi $30,000 Brunei, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Seorang lelaki tempatan dikehendaki untuk membantu siasatan pasukan polis di Raja Brunei. Awangku Muhammad Isam bin Pangeran Ismail, 39 tahun, memegang kad pengenalan bernombor 00312-819. Sebarang maklumat mengenainya, hubungi unit siasatan jenayah penderaan wanita dan kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah melalui talian 322-7987 sambungan 127 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis berdekatan. Balai Polis Bandara Seri Begawan menerima laporan seorang pekerja dipercayai lari daripada majikan.
Sebarang maklumat mengenai M. Nur Arifin, warga negara Indonesia dengan nombor pasport C9720283, hubungi Balai Polis Bandar Seri Begawan melalui talian 224-2337 atau talian Kecemasan Polis 993 atau Balai Polis berdekatan.